Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahmad Amsyah bin Muhammad Azhar. Nombor metrik 281604. Hari ini saya akan menerangkan pasal 8 hadis. Harap dengan penerangan saya ini kita dapat memahami lebih dalam lagi tentang hadis ini. Okey, untuk hadis yang pertama saya akan menerangkan pasal hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang dari kamu ada sebiji benih tanaman, maka jika dia mampu sebelum yang terjadi hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Okey, kat sini kita boleh nampak apa yang dimasukkan dengan hadis ni. Kita dalam hidup ni, selagi kita ada masa, kita perlulah melakukan tugasan itu. Contohnya dalam menimba ilmu, selagi kita ada masa untuk menimba ilmu, kita perlulah timba ilmu itu. Tidak seperti sekarang yang orang-orang sekarang ni lebih mementingkan keuntungan. Contohnya businessman, businesswoman yang menentukan kejayaan berdasarkan duit. Sedangkan kejayaan itu bukannya datang daripada duit saja. Sedangkan kejayaan datang daripada banyak cara. Salah satunya melalui ilmu. Ilmu juga merupakan salah satu kejayaan. Okey, untuk hadis yang kedua ini pula daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segeralah melakukan amal soleh sebelum datang 7 perkara. Apakah yang perlu tunggu melahirkan kekafiran yang akan melupakan kamu daripada beramal, atau kekayaan yang akan menimbulkan rasa angkuh dan yang melampaui batas, atau penyakit yang merosak sehingga sukar untuk beramal soleh, atau masa tua yang menimbulkan kenyanyukan dan keuzuran, atau kematian yang cepat ataupun secara tiba-tiba, atau adanya Dajjal sebagai makhluk jahat yang paling ditunggu-tunggu, atau datang hari kiamat dan hari kiamat itu lebih berat dan lebih sukar. Okey, kita boleh nampak kat sini Rasulullah sendiri mengajak kita untuk segera melakukan amal ibadah. Sebab kita tak tahu dalam hidup ni, kadang-kadang bila-bila masa kita tak tahu bila kita akan mati. Dan bila kita uzur, contohnya Rasulullah sendiri berkata, kita melakukan amal ni perlulah daripada muda. Sebab bila tua nanti kita dah susah untuk melakukan amal ibadat. Dan kita sewaktu susah ni kena melakukan yang banyak amal ibadat. Lepas tu sebab bila kita dah kaya ni, kadang-kadang kita lupa yang sebenarnya memberikan kita kekayaan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita perlulah segera melakukan amal ibadat ni, sebab kita tak tahu bila hari kiamat tu nak datang. Dan bila Dajjal akan keluar, kita tak tahu. Sebab itulah kita perlu segerakanlah amal ibadat kita. Okey, untuk hadis yang ketiga sama juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu melihat kepada seseorang yang diberikan kelebihan pada harta dan fizikal, hendaklah dia melihat kepada seseorang yang lebih rendah atau kurang daripadanya. Okey, dekat sini kita sebenarnya Rasulullah cuba menyampaikan kepada kita, sebenarnya kita perlu bersyukur dan juga rasa perlu bersabar. Sebab kadang-kadang kita ni terlampau menengok orang lain lebih berjaya, kita akan timbul rasa dengki. Sebenarnya Allah dah bagi kita ni sama rata. Dah bagi sama rata dah daripada kita. Cuma kita je yang perlu menilai. Kita cuma perlu bersyukur. Apa yang Allah bagi tu adalah yang terbaik untuk kita. Sebab itulah Nabi Muhammad cakap, apabila kita melihat orang lebih tinggi daripada kita, kita kena cepat-cepat melihat orang yang lebih rendah. Bukan untuk menyebabkan kita rasa bangga diri, sebenarnya untuk membuat kita rasa bersyukur. Sebenarnya ada orang lebih sukar daripada kita. Sebenarnya kita ni tidak cukup susah, ada yang lagi susah. Sebab itulah Rasulullah suruh kita melihat orang yang susah ini, supaya kita terdetik dalam hati kita ni tak susah mana pun. Kita perlu rasa bersyukur, kita perlu bersabar. Kalau dugaan Allah bagi tu kepada kita, kita perlu bersabar. Sebab ada orang dugaan dia lagi besar daripada kita. Okey, untuk hadis yang keempat pula, saya akan membacakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kamu, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kamu. Okey, apa yang dimasukkan dengan hadis ni? Sebenarnya Allah ni, dia nak tengok kita ni ikhlas ke tak melakukan ibadah tu. Tidak
Contohnya saya bagi contoh orang kaya, dia nak bagi sumbangan kat masjid 1 juta ringgit. Tapi dia nak bagi tu sebab dia nak nama. Dia nak macam orang kenal dia, nak macam orang angkat dia. Macam dia ni yang paling terbaik. Sebenarnya Allah kat situ, Allah dah nampak dah hati dia macam mana. Allah takkan bagi satu ganjaran pun kepada dia. Okey, saya bagi pula contoh. Contoh yang orang ni, orang biasa je. Tapi dia bagi sedekah tu, dia bagi sedekah RM50 je. Tapi sebabkan ikhlas tu, Allah lebih menyayangi dia daripada orang yang bagi 1 juta tu tadi. Sebab Allah tahu dalam hati dia, dia ikhlas bagi RM50 tu. Kadang-kadang orang yang bagi sikit ni tapi dia tak menunjuk-nunjuk ni, Allah lebih sayang daripada orang yang bagi banyak-banyak tapi menunjuk-nunjuk pada orang. Okey, untuk hadis yang kelima pula. Okey, saya akan bacakan hadis daripada Samurah bin Jundab radhiyallahu anha, bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebahagian daripada penghuni neraka akan dijilat api neraka hingga ke tumit, sebahagiannya hingga ke lutut, sebahagiannya ke pinggang, dan sebahagiannya pula hingga ke tulang leher. Okay, kat sini kita nak menunjukkan betapa teruknya siksa neraka tu. Sebab itulah Rasulullah menunjukkan hanya sikit je sisaan neraka ni. Tapi kita bayangkan pun rasa macam sampai terbakar tumit, terbakar sampai leher ni. Benda ni, sebab itulah kita sebagai umat Islam ni kena sentiasa ingat kepada Allah, takut kepada Allah. Ingat, kita tak tahu bila kiamat ni datang, bila kita ni akan dibangkitkan balik untuk dihisap. Adakah kita ni masuk syurga ke, adakah kita ni masuk neraka ke, kita tak tahu. Sebabkan tu kita perlu sentiasa ingat, di dunia ni hanyalah sementara tempat persinggahan kita untuk kita melakukan amal ibadat, dan akhirat itu adalah yang kekal. Sebabkan itulah kita sentiasa perlu mencari kebaikan, sentiasa membuat kebaikan kepada orang di dunia ini. Janganlah kita mencipta musuh. Tak apa, kalau orang tak suka kita, tak apa, kita buat benda baik. Jangan, tak kisahlah orang kutuk kita apa. Jangan kita simpan rasa dendam tu. Sebab simpan rasa dendam tu tak akan datangkan hasil pun kepada kita. Baik kita memaafkan. Memaafkan tu akan datangkan pahala kepada kita. Okey. Okey, untuk hadis yang ke-6, daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anha, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kamu akan api neraka walaupun dengan bersedekah sebelah buah tamar. Buah tamar tu buah kurma sebelah tu. Biarlah apa yang dicuba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis ni, kita ni perlulah jadi seorang yang pemurah. Perlulah sentiasa bersedekah. Tak kira lah harta kita ni sikit macam mana pun, cuba untuk kita bagi sedekah. Seperti Rasulullah gambarkan, buah kurma tu kita bagi kat orang sebelah je, itu pun dah kira, itu menunjukkan kita rasa takut. Kita nak pahala tu sampai kita sanggup. Kita tak ada harta, kita separuh tu untuk kita punya. Sebab kalau kita tak makan, kita mati. Tapi separuh lagi tu, itu pun kita boleh sedekah ke orang. Itu sebagai kita punya amalan, sebagai kita punya cagaran dekat akhirat nanti. Macam itulah Rasulullah SAW menyuruh kita supaya untuk menjadi seorang yang pemurah, seorang yang sentiasa memberikan sedikit, walaupun sedikit harta yang kita ada, sedekahlah. Itu betapa mulianya akhlak Rasulullah. Okey, untuk hadis yang ke-7 pula, saya akan bacakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menyeru kebaikan, nescaya dia beroleh pahala seperti orang yang melakukan, tidak dikurangi sedikit pun pahala mereka. Dan sesiapa yang menyeru ke arah kesesatan, nescaya dia peroleh dosa seperti orang yang melakukannya, tidak dikurangi dosa mereka itu sedikit pun. Okey, apa yang kita dapat daripada hadis ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap, yang cuba Rasulullah sampaikan ialah kita perlulah sentiasa menyuruh orang untuk melakukan kebaikan. Sebab kalau kita menyuruh orang ni untuk melakukan kebaikan, kita akan dapat sama pahalanya
macam kita yang buat kebaikan tu. Contohnya, okay, kita ni tahu kita ni tak mampu. Contohnya kita ni tak baik sangat, tapi kita sentiasa pesan ke orang, kau sedekah lah, kau sedekah. Kita sentiasa pesan ke orang macam tu. Apa yang kita dapat tu sama ganjaran dia. Macam kalau orang tu pergi sedekah, pahala dia dapat pahala tu, kita pun dapat pahala tu. Okey, dan apabila kita, contohnya kita ni mengajak diorang ni melakukan dosa. Contohnya kita ajak member kita kan, isap rokok, jom isap rokok, tak ada siapa pun tahu, tapi dosa dia tanggung. Dosa yang dia buat tu dia dapat, dan kita pun dapat dosa tu sebab kita mengajak dia ke arah keburukan. Okey, untuk hadis yang terakhir dan juga hadis yang ke-8, saya akan bacakan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah bersifat lemah lembut dan berlemah lembut dalam semua perkara. Okey, apa yang kita dapat faham kat sini, Rasulullah mengajak kita supaya menggalakkan kita untuk bersikap lemah lembut dan bersantun dalam semua perkara. Sebab apa kita perlu lemah lembut dan bersantun dalam semua perkara ni? Banyak kelebihan dia. Apabila kita ni berlemah lembut dengan orang ni, kita ni mengajak dia secara lemah lembut, InsyaAllah Allah akan bukakan pintu hidayah kepada dia. Contohnya kita ajak kawan kita, jom solat, kita ajak baik-baik, InsyaAllah kawan kita tu pun macam dia akan, mula-mula mungkin dia tak rasa apa-apa, tapi lama-lama kalau kita ajak dia dengan baik-baik, macam kawan jomlah kita pergi solat, InsyaAllah lama-lama, mula-mula dia akan rasa segan lah, sebab kita ajak dia, ajak. Tapi lama-lama bila dia dah terbiasa, tengok kat situ dia dah nampak. Sebab itulah kita perlu lemah lembut. Berbanding kita ajak dia secara kasar, kita kata kat dia macam ni, engkau ni tak solat, bila kau nak pergi semai? Nak tunggu mati. Kat situ kadang-kadang orang ni mentaliti dia berbeza. Kadang-kadang mereka merasakan, teruk sangat ke aku ni. Lepas tu apabila mereka merasa macam tu, mereka akan mula jauh daripada agama Islam. Sedangkan kita cuba untuk menarik mereka lebih dekat kepada Islam, tapi sebabkan cara kita yang agak kasar tu, buatkan dia hilang rasa macam nak timba ilmu, nak mendekati Islam ni. Okey, itu saja daripada saya. Saya harap dengan hadis-hadis yang saya bacakan ini, kita dapat menimbul ilmu yang baru, membuatkan kita menjadi Muslim yang lebih berjaya di masa hadapan, menjadikan kita ni hamba Allah yang taat kepada dia, dan menjadi pengikut Rasulullah yang berjaya. Tidak kiralah kita bagaimanapun teruknya kita, sebab permulaan hidup seseorang itu tidak menentukan pengakhiran dia. Sebab hidup ni hanyalah sebagai, hidup ni ibarat sebuah cerita yang kita tulis sendiri. Hanya kita yang menentukan permulaan dia, dan kita juga lah menentukan pengakhirannya. Tidak kiralah, sebab permulaan yang bagus tidak menjamin pengakhiran yang bagus kepada semua manusia. Kadang-kadang permulaan yang bagus tu akan menyebabkan kita di akhirnya tersadung dan terjatuh. Sedangkan orang yang mula-mula tersadung, dia boleh kejar balik orang yang di depan dia. Okey? Terima kasih.